billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi syami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ahlan wa sahlan wa marhaba bikum kepada semua. Selamat datang kepada semua. Tujuan kita buat perkongsian ini sama-sama kita belajar ilmu fardu ain, kerana dia merupakan fardu yang wajib untuk kita belajar. Fardu ni dia ada dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain ni adalah wajib ke atas semua orang untuk mempelajarinya. Kejap lagi kita akan masuk. Fardu kifayah terlepas daripada kita ni untuk membuatnya sekiranya ada orang yang telah melakukannya. Contohnya pengurusan jenazah. Okey, jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, dengan kesihatan yang Allah berikan kepada kita, dapat kita berkumpul lagi di ruang ini walaupun secara online. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah istiqamahkan kita, supaya Allah istiqamahkan kita untuk tamatkan pembacaan kitab ini sehingga akhirnya. Dan supaya Allah berikan kesabaran kepada kita untuk kita mengaji fardu ain ini. Dan saya mengajak diri saya dan seluruh ahli keluarga, sahabat yang ada di dalam Google Meet ini untuk kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajari ilmu ini, dan supaya Allah memberikan zuriat kita dan zuriat kita yang soleh dan solehah, yang dapat mendoakan kita apabila kita tiada di muka bumi ini nanti, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi SAW. Kita patut beruntung kerana menjadi Nabi, menjadi umat Nabi SAW, yang mana umat Nabi ini walaupun umat terakhir, tetapi di akhirat nanti Allah akan masukkan kita semua ke dalam syurga adalah dari golongan yang pertama sekali. Walaupun kita ini golongan terakhir di muka bumi, tetapi di akhirat kitalah orang yang pertama yang akan menjejaki kaki kita masuk ke dalam syurga Allah yang kekal abadi. Dan kita patut bersyukur, ini nikmat Allah Subhanahu taala Allah berikan kepada kita, kehadiran baginda Nabi SAW. Seterusnya ahli keluarga, sebelah saya ataupun sebelah Ina, dan sahabat-sahabat yang ada di dalam Google Meet ni, insya-Allah. Saya nak petik satu hadis Nabi SAW, cuma hadis ni tak ada di dalam kitab lah. Apa kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ni adalah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu Sayyidina Abdullah bin Umar Al-Khattab. Kata beliau, ketika dia menghadiri majlis Rasulullah, dia mendengar daripada Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar dalam hadis yang diriwayat olehnya, apa dia kata? Jadikanlah dunia ini seperti orang asing, ataupun jadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan.
apakah yang dimaksudkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ini adalah dia kata apa? Jadikan dunia ini sebagai orang asing. Kalau kita tengok orang asing, orang warga asing yang hadir ke negara Malaysia, ataupun kita belajar di luar negara, kita pernah duduk di luar negara, kita pernah bertransit di luar negara, kita tak tetap di negara tersebut. Kita tak akan tinggal selama-lamanya di negara tersebut. Pastinya kita akan kembali ke negara kita. Begitulah dunia yang mana Allah SWT jadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan. Ataupun Sayyidina Abdullah bin Umar ini dia kata apa? Jadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan. Kita nak balik kampung, tapi sekarang tak boleh balik kampung kan. Kadang-kadang perjalanan jauh untuk kita balik kampung tu terpaksa kita berhenti di R&R. Untuk apa? Untuk kita mengecas bateri kita, untuk kita rehatkan kenderaan kita sebentar, untuk kita beli bekalan-bekalan untuk sambung perjalanan. Begitulah keadaan dunia yang Allah jadikan dunia ini sebagai tempat kita kaut sebanyak mungkin bekalan untuk kita bawa ke akhirat nanti. Subhanallahal azim. Jadi ulama zaman dahulu, sahabat Nabi ni dia dengar kata-kata Nabi, yang Nabi ini sangat berpandangan jauh, sampai tahap itu pesanan baginda Nabi SAW, yang mana kita telah bacakan hadis hadis tadi, insya-Allah. Jadi kita boleh tengok pada skrin kita tu, pada kitab tu, yang mana saya ambil satu kitab yang kita pun tengah belajar. Saya sendiri pun tengah belajar, tapi saya dah minta izin pada guru saya untuk kita kongsikan kepada anda semua, iaitu nama kitab ini adalah Mukhtasar. Nampak tak? Nampak tak? Ada tak? Okey, nampak? Baik. Iaitu nama dia kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari Al-Kafiru bi'ilmi din ad-daruri ala al-madhhabil imami al-syafi'i. Iaitu maknanya, sekejap. Okey, nampak. Okey, iaitu maknanya bawah tu, iaitu ringkasan Abdullah Al-Harari. Abdullah Al-Harari adalah pengarang kitab ini yang merangkumi ilmu agama yang daruri berdasarkan mazhab Al-Imam Al-Syafi'i. Okey, bawah tu dia tulis, yang ditulis oleh Al-Khadim Ilmi Al-Hadis Al-Syarif Al-Syekh Abdullah Al-Harari ma'ruf bil Habshi ghafarallahu lahu wa waliduhu. Okey, baik. Kitab ini adalah ringkasan, tetapi dia padat dengan perbahasan melalui mazhab akidah kita, iaitu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di dalam kitab ini terhimpun 3 ilmu yang penting. Yang pertama tentang ilmu akidah, ilmu tauhid yang berlandaskan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kita akan belajar sedikit ringkasan tentang fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan kemudian kita akan belajar berkenaan dengan tasawuf. Kita mengikut landasan ataupun daripada ulama, iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi ulama kita, Syekh Abdullah Al-Harari ini, dia telah karang satu kitab yang bernama Al-Kafilu bil Ilmi Ad-Din Ad-Daruri, yang mana dia nak bantu kita supaya manusia akhir zaman faham terhadap ilmu fardu ain. Baik. Kita ini yang yang pertama. Kita terus kepada, dan saya nak tunjuk kepada anda semua, kitab ini anda jangan ragu-ragu kerana dia ada pengiktirafan daripada daripada Universiti Al-Azhar Mesir, dan pengiktirafan daripada beberapa orang mufti dari negara Malaysia. Okey, yang ini adalah pengiktirafan daripada Universiti Al-Azhar Mesir. Saya tunjuk dulu untuk kita yakin bahawa inilah pegangan ulama-ulama terdahulu. Ni bawah ni. Okey. Yang ini adalah, yang kedua ini adalah
kita terus kepada bahasa Melayu kan. Pengiktirafan daripada Mufti Kuala Lumpur, bukan sekarang punya, yang dulu mantan Mufti Kuala Lumpur, Datuk Haji Wan Zahidi bin Haji Wan Teh, pada 2013, Januari 2013. Kita kena baca dari kulit ke kulit. Kemudian mendapat pengiktirafan daripada Mufti Pahang, warga-warga Pahang yang ada dalam ni, dari mantan Mufti Pahang, iaitu Datuk Haji Abdul Rahman bin Haji Osman. Kemudian mendapat pengiktirafan, kitab ini mendapat pengiktirafan daripada almarhum Mufti Negeri Perak, almarhum Mufti Negeri Perak Tan Sri Datuk Haji Dr. Harun Sani bin Haji Zakaria. Semoga Allah mengampunkan beliau dan menempatkan beliau bersama para salihin, baru saja meninggal dunia. Kemudian mendapat pengiktirafan daripada Pulau Pinang, Datuk Seri Haji Hasan bin Haji Ahmad. Kemudian mendapat pengiktirafan daripada, kita tengok, daripada mantan Mufti Kedah. Kat sini ramai orang Kedah, ramai orang Kedah, iaitu Datuk Paduka Syekh Muhammad Badaruddin bin Haji Ahmad. Jadi setiap negeri yang setiap kita yang ada dalam Google Meet ni ada wakil muftinya. Kuala Lumpur ada sahabat daripada Kuala Lumpur, ada yang daripada Pahang. Kemudian dapat daripada pengiktirafan daripada ahli Majlis Fatwa Kerajaan Negeri Kedah, Dr. Abdul Aziz bin Hanafi Hussein. Itu saja pengiktirafan. Maknanya ulama-ulama terdahulu mengiktiraf kitab ini sebagai pegangan akidah umat akhir zaman ini. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan saja dipegang oleh umat akhir zaman, tetapi telah dipegang oleh ulama-ulama terdahulu. Dan inilah akidah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Baik, kita tengok biodata penulis sedikit. Kita kenal sikit. Siapa nama beliau? Beliau adalah seorang ulama yang agung ikutan para muhakkik. Kita baca sikit. Yang beramal dengan ilmunya. Saya baca, ambil kad-kad saja. Iaitu nama dia Al-Imam. Nak dapat pangkat imam ni susah. Bukan imam yang berada di masjid. Sebab itu, kita punya mazhab, ketua mazhab kita adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Orang yang nak jadi ulama, mereka yang nak digelar ulama, sekurang-kurangnya mempunyai ataupun mempelajari 12 jenis cabang ilmu daripada agama Islam, sekurang-kurangnya. Tapi kita tahu Imam Syafi'i bagaimana mereka belajar. Ulama-ulama terdahulu mereka ni sangat jihad dalam pelajaran mereka. Kemudian Al-Muhaddis. Al-Muhaddis ini adalah gelaran bagi orang yang menghafal hadis. Kalau orang yang menghafal hadis sebanyak 15,000 hadis bersama sanadnya, sanad ni maknanya daripada, ini sekurang-kurangnya mereka menghafal 15,000 hadis bersama sanadnya. Pengarang kitab ini dia menghafal hadis lebih daripada 15,000 hadis. Untuk mendapat gelaran Al-Hadis, bukan Al-Hadis, Al-Hafiz. Al-Hafiz ni kalau orang Melayu, siapa yang dah hafal 30 juzuk, siapa yang dah hafal 30 juzuk Al-Quran, kita panggil Hafiz kan. Tapi sebenarnya gelaran Al-Hafiz ini adalah untuk siapa yang menghafal hadis. Sekurang-kurang untuk mendapat gelaran Al-Hafiz, dia menghafal 35,000 hadis ke atas. Imam Syafi'i 100,000. Imam Syafi'i kalau dia hafal, dia kena tutup buku muka surat sebelah. Kerana apa? Kalau dia buka muka surat sebelah, dia akan hafal sekali ilmu yang berada di sebelah. Baik. Kemudian Al-Faqih, dia sangat faqih, sangat alim dalam ilmu fiqh. Al-Lughawi, sangat alim, sangat bijaksana dalam bahasa Arab. Al-Usuli, Al-Usuli maknanya sangat pakar dalam ilmu akidah, terutamanya ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Az-Zahid, yang sangat zuhud
Yang sangat zuhud kita tahu, zuhud ini maknanya hidup tidak terlalu kaya, tetapi dia sangat bergantung kepada Allah SWT, iaitu nama dia Syekh Abu Abdul Rahman Abdullah bin Muhammad bin Yusuf bin Abdullah Al-Jami', dan beliau dilahirkan di wilayah Harar, Habasyah, iaitu di negara Afrika, dan digelar dia terkenal dengan nama Syekh Abdullah Al-Harari. Al-Harari itu diambil sempena nama tempat dia lahir tu. Okey, itu secara ringkas, saya tak nak baca banyak-banyak. Okey, dan anda nanti bolehlah dapatkan print kitab ni, boleh baca sendirilah, panjang. Dan dia antara kelebihannya, dia menghafal Al-Quran sebelum umurnya mencapai 10 tahun, komplit 30 juzuk. Dan beliau menghafal sejumlah matan ni bahasa Arab dalam pelbagai lapangan ilmu. Beliau telah memberi keutamaan kepada ilmu hadis, sangat pakar dalam hadis, dan terdapat di dalam dirinya, dalam hatinya, Al-Qutub As-Sittah. Apa makna Al-Qutub As-Sittah? Syekh Abdullah Al-Harari ini dia menghafal 6 jenis kitab daripada 6 orang perawi hadis. Dia menghafal seluruh hadis yang dikarang oleh Imam Bukhari, kemudian dia menghafal seluruh hadis yang dikarang oleh Imam Muslim, seluruh yang dikarang oleh Imam Nasai, Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Enam hadis ni, 6 pengarang kitab ini, Syekh Abdullah Harari dia menghafal semua. Dan 6 ni kita panggil Kutubun Sittah. Semua kitab-kitab hadis yang popular ni, dia hafal dalam diri dia. Sebab itu kita gelar dia Al-Muhaddis, kerana beliau menghafal lebih daripada 15,000 hadis. Yang mana kitab-kitab hadis yang lain sama ada dari sudut qiraah atau dirayah, sama ada pengriwayatan ataupun matanya, Syekh Abdullah ini hafal selengkapnya. Subhanallahal-azim. Kita umur kita baru 10 tahun, baru kita tengok anak kita nak belajar solat. Okey, jadi Syekh Abdullah ini telah mampu menghafal Al-Quran dan menghafal hadis Nabi SAW. Maknanya kekuatan akal fikirannya sangat kuat. Sebab itu pada zaman beliau ini menjadi rujukan kepada seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan sebagai rujukan dalam bidang hadis dan bidang akidah, terutamanya bidang akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey, kita tengok seterusnya. Baik, kita nak masuk. Okey, ni panjang dia punya, nanti anda semua boleh baca. Hari ni kita tengok pengenalan. Ni antara isi kandungan. Saya nak pergi ke isi kandungan sikit. Baik, Syekh Abdullah Al-Harari dia mengarang kitab ini, dan dia mulakan dengan kitab ini, mukaddimah dia tadi kita dah baca. Mukaddimah dengan perkara yang wajib ke atas setiap mukallaf meyakininya, iaitu tengok makna 2 kalimah syahadah. Okey, kemudian dia letak dengan ridah, barulah dia masuk dalam bab fiqh. Okey, dalam bab fiqh tengok betapa kenapa Syekh Abdullah Al-Harari ini dia meletakkan perkara keimanan dahulu, kerana beliau sangat pentingkan keselamatan umat akhir zaman ini dengan beliau mengajar beliau mengajar tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalam dalam diri kita, kalau seseorang itu dia berakidah dengan akidah selain daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia berakidah dengan akidah yang sesat, contohnya akidah Syiah, tetapi dia solat dalam masa yang sama dia berpegang kepada keimanan Syiah, maka tidak diterima solat dia tu. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatul ma'bud. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala,
tidak sah amalan seseorang itu sekiranya dia tidak mengenali dia tidak mengenali Tuhannya. Dia tak kenal, dia berakidahkan dengan akidah yang sesat. Tapi dia solat, maka tidak diterima solatnya. Kerana apa? Dia berpegang kepada keimanan yang kufur, yang sesat. Kita tidak diterima. Ni antara bab zakat semua adalah, insya-Allah. Baik. Okey, kita nak masuk. Baik. Okey, anda tengok sini. Qala al-muallifu rahimallahu taala. Okey, berkatalah pengarang kitab ini. Kita nak mulakan dah. Dah nak masuk bab muqaddimah tadi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum tu anda boleh tengok pada skrin yang mana ada dah print, bolehlah anda tengok pada apa yang anda print tu. Okey, insya-Allah. Baik. Qala al-muallifu rahimallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Berkatalah pengarang kitab ini Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah ta'ala, dengan apa? Syekh Abdullah ini memulakan karangan beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka pendahuluan yang dimulakan oleh Syekh Abdullah Al-Harari dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebab apa? Sebab apa kita tengok kalau kita buka karangan-karangan kitab, para ulama kita ni karang kitab, ustaz-ustaz kita karang kitab, dan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kerana mereka beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullu amrin zibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ada setengah riwayat Nabi SAW menyatakan bahawa fahuwa aqta. Jadi apa makna hadis ni? Kullu amrin, setiap perkara yang baik, setiap perkara amal soleh, apabila ia tidak dimulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa abtar, dia terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat lain mengatakan fahuwa aqta, maka dia terpotong, dia terputus, dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud di sini ulama kita mengikut apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kerana mereka beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka ingin mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini pun kita kena faham. Jangan kita sekali pandai sebut tapi kita tak faham apakah yang dimaksudkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok pada skrin tu kan. Kita ambil masa sikit walaupun kita rasa macam lambat, tapi insya-Allah kita akan habis. Okey, makna bismillah, kita ambil bismillah ini. Bismillah maknanya saya mula. Maknanya bismillah ni maknanya saya mula dengan nama Allah, yakni dia mula kitabnya dengan nama Allah. Allah adalah nama Tuhan yang kita sembah. Sebab itu isu di negara kita yang mana gereja-gereja hari ini mereka ingin meletakkan kalimah Allah dalam gereja, kita tak bagi. Kerana Allah ini adalah lafzul jalalah, iaitu lafaz yang terpuji, yang suci, yang tidak boleh digunakan oleh siapa-siapa. Hatta manusia pun tidak boleh menggunakan nama ataupun mak ayah dia bila lahir anak yang baru, dia tak boleh dia letak nama Muhammad Allah Subhanallah Al-Azim, tak boleh. Dia mesti menempelkan, kalau kita nak letak
kalau kita nak guna juga nama Allah itu untuk nama anak, kita kena letak Abdul. Sebab itu nama hari ini yang mana ada Allah di dalam namanya, dia meletakkan nama dia apa? Abdullah, hamba Allah. Itu boleh. Tapi kalau dia nak letak nama Allah saja, Allah bin Fulan, tak boleh. Allah adalah nama yang tidak boleh diguna pakai oleh siapa-siapa pun. Tak boleh siapa-siapa. Dia khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah nama bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey. Ini adalah nama zat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh catat sikit terjemahan tu. Maka Allah ini, siapakah Allah? Allah ini adalah Tuhan yang mempunyai sifat apa? Sifat yang maha mencipta. Kita manusia tidak ada mempunyai sifat mencipta. Kita hanya mengolah. Kenapa saya katakan begitu? Kerana contoh, kita nak jadikan meja kayu. Meja kayu. Kita tebang pokok, kita ambil batang kayu pokok, kita jadikan meja. Itu bukan mencipta. Kita mengolah daripada ciptaan Allah yang namanya makhluk itu, pokok, menjadi kepada meja. Akan tetapi Allah mempunyai sifat mencipta, iaitu sifat mencipta daripada tiada kepada ada. Kenapa saya katakan daripada tiada kepada ada? Asal kita memang kita tak ada di muka bumi. Tapi Allah wujudkan dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, dengan ilmu Allah, Allah wujudkan kita hari ini di dunia. Maka itulah yang dikatakan ciptaan. Itulah yang dikatakan Allah ini maha kuasa. Kita adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada Tuhan yang lain yang mempunyai sifat seperti sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak akan sama dengan makhluk, dan makhluk tidak akan sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Maha berkuasa mencipta sesuatu. Apa saja yang berlaku di muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada baik yang terjadi kepada kita ataupun buruk yang terjadi kepada kita, adalah semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dengan makna dalam Al-Quran, sesungguhnya semua yang ada di muka bumi ini, semua alam ini adalah ciptaan aku. Okey, Allah berfirman sebegitu. Okey, maka kita beralih kepada Ar-Rahman. Kita tengok, ini bau bismillah tuan-tuan, perempuan, bau bismillah. Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Selepas ni maknanya kita faham makna bismillah tu apa dia. Ar-Rahman ni bismillah, Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya Ar-Rahman ini salah satu juga nama daripada nama-nama Allah. Okey, nama Allah yang khas. Kita tak boleh letak nama orang tu Rahman saja, tak boleh. Kalau nak letak mesti kena ada Abdu. Abdu ni hamba, Abdur Rahman, baru betul. Sebab Rahman adalah nama khas bagi Allah, dan tidak ada sesiapa pun yang boleh guna nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna Ar-Rahman? Baik. Makna Ar-Rahman adalah Tuhan, iaitu Allah yang banyak merahmati orang-orang beriman, dan banyak yang merahmati orang kafir. Merahmati bagi orang kafir, maksud di sini yang memberi nikmat kepada orang kafir. Kenapa kita katakan Allah merahmati orang beriman dan merahmati orang kafir di dunia? Itu saja. Okey, makna Ar-Rahman ini Tuhan yang banyak memberi nikmat-nikmat kepada orang mukmin dan orang kafir di dunia. Maknanya kalau kita tengok ranking orang yang terkaya di dunia pun, kita tengok hari ini, memang orang kaya di dunia pun ranking yang pertama, yang teratas sekali adalah di kalangan orang kafir.
Dia kaya, dia ada kereta mewah, dia ada isteri cantik, dia ada wang banyak, dia ada ladang tanaman yang banyak. Semua kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia orang kafir. Jadi kita kena faham di situ. Okey. Walaupun dia orang kafir, tetap itu semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia beriman dengan Tuhan yang lain, tetap itu semua yang terjadi kepada dia adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dunia banyak orang mukmin dan orang kafir dapat daripadanya. Maka minuman, kesihatan, orang kafir ada tak yang sihat hari ni? Ada tak orang kafir yang mula-mula positif COVID, lepas tu dia negatif, setelah dikuarantinkan dia negatif? Ada. Semua itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kita kena faham di situ. Maknanya iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, di hujung ayat surah Yasin, yang dimaksudkan dengan iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, setiap apa yang berlaku kepada diri kita, apa yang berlaku di alam ini, semua adalah ciptaan Allah Ta'ala. Sama ada orang itu Allah jadikan dia jahat ataupun Allah jadikan dia orang baik, semua adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang Allah jadikan dia jahat, orang yang Allah jadikan dia jahat, kita tak boleh kata Allah itu zalim. Allah bukan bersifat zalim. Allah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat daripada sifat zalim. Dan Allah jadikan orang itu baik adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ar-Rahman ini adalah Allah berikan kepada dua-dua golongan, mukmin dan kafir. Tapi mukmin ni kebahagiaan dia berkekalan. Tengok. Adapun orang mukmin dirahmati hanya maka orang mukmin ini dia akan dapat lebih daripada itu sebenarnya. Walaupun di dunia dia rasa pelik, dia rasa perik kehidupannya. Baik. Kemudian kita tengok pada perkataan Ar-Rahim. Di sini pun tuan-tuan, bila kita faham Bismillahirrahmanirrahim, kita akan tahu bagaimana pegangan akidah kita. Bagaimana kita pegangan akidah kita. Kita faham kepada Bismillahirrahmanirrahim, kita boleh faham akidah kita bagaimana. Jadi kita belajar akidah ini sebagai ulang kaji diri kita, supaya kita ini berpegang kepada akidah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Baik, saya kejar masa ni, saya tak nak lama-lama. Okey, kita tengok dalam perkataan Ar-Rahim. Ar-Rahim maknanya Allah merahmati juga. Dua-dua Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini adalah maknanya sama, merahmati. Cuma Ar-Rahman ini Allah berikan kepada dua golongan, sama ada dia mukmin ataupun kafir, dua-dua dapat. Tetapi Ar-Rahim, seperti mana yang saya katakan tadi, adalah untuk golongan mukmin, orang-orang yang mukmin, yang mana mukmin ni dia dapat dua. Di dunia dia dapat dan di akhirat dia pun dapat. Hatta kata ulama, sekiranya seseorang yang beragama Islam tetapi dia fasik. Fasik ni maknanya apa? Dia berterusan je melakukan dosa-dosa besar. Fasik ni dia tak bertaubat, sehinggalah satu ketika Allah cabut nyawanya, maka dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, tapi dia Islam, dia tak syirik pada Allah Ta'ala. Maka kelebihan orang yang mati di atas kalimah la ilaha illallah, walaupun dia tidak sempat bertaubat di atas dosa-dosa besar dia, kecuali syirik, kecuali murtad, kecuali kufur, maka di akhirat ni nanti dia akan jadi dua keadaan, kata ulama. Keadaan yang pertama, umat Islam yang mati dalam keadaan tanpa bertaubat di atas dosa-dosa besarnya, kecuali syirik ataupun murtad, mereka ini akan dimasukkan oleh Allah SWT dalam neraka dulu. Setelah habis azab dalam neraka, maka dia orang kata apa, dia chance juga, dia ada chance juga untuk masuk ke dalam syurga setelah habis daripada azabnya. Ataupun kata ulama yang kedua,
belum sempat lagi Allah nak masukkan dia dalam belum sempat lagi malaikat nak masukkan dia, ataupun belum sempat lagi malaikat nak mengheret dia masuk ke dalam neraka, tetapi dengan rahmat Allah Ta'ala yang kita sebutkan tadi, Ar-Rahim, dengan rahmat Allah Ta'ala kerana dia mati di atas kalimah la ilaha illallah, cuma dia tidak sempat bertaubat kepada Allah di atas dosa dia, dosa-dosa besar, maka dengan rahmat Allah di akhirat, belum sempat dia masuk ke dalam neraka, Allah dah ampunkan dia di hari akhirat, Allah terus masukkan dia ke dalam syurga. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, di atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah perkara-perkara yang ghaib, kita tidak akan ketahui bagaimana Allah nak berikan kepada kita. Tetapi orang yang kufur, orang yang mati murtad, mereka ini tidak ada can langsung untuk masuk ke dalam syurga. Hatta kata ulama, mereka ini tidak akan sesekali bau haruman daripada haruman syurga. Orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga, jarak mereka boleh bau sebelum masuk syurga untuk bau haruman syurga adalah 500 tahun. Maknanya jarak perjalanan orang yang nak masuk syurga ini, mereka dah bau jarak perjalanan itu memakan masa 500 tahun. Subhanallahil azim. Tetapi orang dan kesukaran kepada orang yang kufur, yang mati murtad, yang mati bukan di atas kalimah la ilaha illallah, mereka jarak daripada 500 tahun sudah bau dengan bauan yang busuk daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita contohlah, saya pernah dengar daripada seorang guru ni, dia kata macam ni, kita kena ingat bahawa orang yang di dunia ni yang dijatuhkan hukuman sebat, mereka ini sambil beratur untuk tunggu giliran sebat, orang kawan dia yang dah kena sebat tu, dah memang kena azab dah, kena sebat dengan polis ni memang kena azab dah. Orang yang menunggu queue untuk menerima sebatan selepas kawan dia tadi pun dah rasa gerun. Maknanya apatah lagi dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan oleh ulama, barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam neraka, apabila malaikat campakkan dia ke dalam neraka, kita takkan nampak dasar neraka. Kalau kita bakar lemang ataupun kita masak atas dapur kayu, mak-mak kita dulu ni biasa guna dapur kayu, kita boleh nampak bara api. Tetapi sesiapa yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Taala, sekali campak terbenam jatuh ke dalam dasar neraka, kita takkan nampak dah dasar dia. Kerana api neraka ni Allah telah wujudkan dan dah ada sekarang 300 tahun. 100 tahun yang pertama apinya berwarna seperti api yang ada di dunia. Kemudian tahun 100 tahun yang kedua, warna dia menjadi warna putih, dan kali ketiga dibakar sekarang apinya berwarna hitam. Sangat-sangat azab di dalam neraka. Jadi kita berbalik kepada Ar-Rahim, Allah bersifat merahmati kepada orang mukmin saja di dunia. Jadi kita faham macam ni. Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman ini, Allah bersifat dengan merahmati orang mukmin dan orang kafir di dunia. Maksud merahmati orang kafir di dunia ni bukan rahmat seperti orang mukmin dapat, tidak. Tetapi merahmati orang kafir ini maknanya orang kafir mendapat nikmat-nikmat seperti kita. Kita boleh, orang mukmin boleh makan, orang kafir pun boleh makan. Orang Islam ada yang kaya, orang kafir pun ada yang kaya. Tetapi rahmat Allah itu berkekalan untuk umat Islam yang mukmin sehingga hari akhirat. Subhanallahal azim. Jadi kita patut berpegang, jangan terpesong akidah kita. Kita berpeganglah kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan insya-Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Nabi memanggil orang yang berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada dua perkataan yang Nabi sebut dalam hadis. Yang pertama, Nabi sebut al-jamaah, yang majority. Yang kedua, Nabi sebut dalam hadis sawadul a'zam,
barang siapa yang tergolong dalam dua golongan ni, iaitu duduk di dalam jemaah dan duduk di dalam sawadul a'zam, kedua-dua ini Nabi kata apa? Umat akhir zaman ini akan terbahagi kepada 73 kelompok. 72 daripada kelompok itu adalah finnar. Nabi kata masuk dalam neraka. Dan satu kelompok saja. Satu kelompok ini yang diterjemahkan oleh ulama, yang mana terjemahan itu dua perkara tadi, dua perkataan tadi, iaitu al-jamaah dengan sawadul a'zam. Iaitu apa? Jamaah, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan sawadul a'zam yang berpegang kepada akidah Rasulullah dan berpegang kepada akidah para sahabat. Sahabat mesti ikut akidah Rasulullah. Jadi untuk pada malam ni cukuplah sekadar itu dahulu. Kita baru baca bismillah. Jadi saya mengharapkan ibu-ibu, ayah-ayah, saudara mara, sahabat-sahabat dan yang berada di Facebook, sabar kita meneliti kitab ini. Sangat best insya-Allah. Supaya kita faham akidah yang kita pegang hari ini mestilah akidah yang berlandaskan kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan akidah ini akidah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Terima kasih kerana semua masuk ke dalam Google Meeting dan berada di live Facebook. Semoga kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberi memberi keberkatan dalam hidup kita, menjaga kita terhindar daripada Covid. Ada tak soalan nak tanya? Nak tanya? Kalau saya boleh jawab, saya boleh jawab. Angkat tangan. Siapa nak tanya? Ada yang nak tanya? Kalau ada boleh buka mic ataupun boleh type. Saya bagi masa 2 minit. Kalau tak faham tentang bismillah, bismillah. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, Pak Ndak. Kitab ni boleh dapat kat mana Kitab ni ada nanti Alo add dalam grup. Kitab ni boleh dapat kat mana? Ada kalimah tu kat mana? Okey, dengar tak Pak Ndak? Okey, kitab ni nanti Alo masukkan Pak Ndak dalam grup. Dengar. Dalam grup kita kongsikan PDF di grup tu. Okey. Nanti boleh print lah. Tapi kalau nak kitab yang asli boleh. Dah dapat dah nak print. Kalau nak asli. Yang asli nanti saya kena rujuk pada pondok yang saya belajar tu, ada stok lagi ke tak? Okey. Nanti InsyaAllah. ada beritahu InsyaAllah. Nanti siapa yang dalam ni nak kitab boleh bagi maklum, nanti saya tengok dulu. Pada pondok, rujuk pada pondok boleh tak dapatkan kitab sejumlah yang mungkin. InsyaAllah. Ada lagi soalan? Okey, yang di Facebook. Terima kasih. Angah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, kalau macam kita ada kawan yang bukan Islam, India ke Cina ke kan? Yang jenis ramai, yang orang bukan Islam ni jenis ramai kawan Melayu. Dia kadang-kadang kalau macam kita jemput, kita sembang-sembang ni, jom ni datang rumah. InsyaAllah. Jom kita makan. InsyaAllah. Sekarang kalau ajak menuki ke apa ke, InsyaAllah Allah, saya datang. So macam mana? Okey, baik. Okey. Kita nak tekun supaya tak payah sebut ke ataupun mana? Baik. Supaya dapat hidayah ke apa? Dia okey, baik, persoalan ni kita ulang balik soalan tu supaya yang di Facebook dengar. Okey, persoalannya kita ada kawan yang non muslim yang memang kebiasaan dia dari kecil sampai ke besar dia duk berkawan dengan Melayu. Jadi dah dia terbiasa dengar kita sebut insya-Allah, dengan izin Allah. Bagaimana keadaan tu? Baik.
perkataan insya-Allah wallahu alam, tak pernah dengar lagi, tapi ada sebenarnya perbahasan tu. Cuma sekiranya ini kita berbalik kepada perkataan astaghfirullah, ataupun ada perkataan Allah yang disebut. Sebenarnya sekiranya seseorang yang kafir, sebenarnya perbahasan tu dia belum sampai lagi, tapi tak apa, kita buat umum dulu. Sebenarnya bila mana seorang yang kafir ataupun seorang yang murtad, dia menyebut kalimah Allah, cukup sekadar dia menyebut kalimah Allah, contohnya astaghfirullah, maka dia menambahkan lagi kekufurannya, dia menambahkan dosa di atas kekufurannya. Okey, contoh, ada seseorang ni dia murtad dan dia jadi pendeta, dia berceramah, dia menggunakan ayat Al-Quran, contoh semua-semua, maka yang murtad ini sebenarnya ataupun dia kata apa, dia sebut astaghfirullah, maka yang murtad ini sebenarnya dia tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan hanya menyebut astaghfirullah, bahkan dia menambahkan dosa di atas kekufurannya. Tentang insya-Allah, dia ada doa dalam hadis Nabi SAW, yang mana Nabi ni dia ketika mana seorang Arab bertemu dengan Nabi SAW, yang non muslim, Arab ni yang non muslim, dia bertemu dengan Nabi SAW dan dia minta kepada Nabi, ya Muhammad, orang kafir yang bukan Islam, bila berjumpa dengan Nabi, dia tak panggil ya Rasulullah, dia panggil ya Muhammad, tolong doakan aku nak balik ke rumah ni. Maka Nabi bagi satu doa, yang mana doa itu Nabi katakan bahawa tidak ada perkataan semoga Allah merahmati, semoga Allah berkati, tak ada. Tapi Nabi ajar bahawa semoga Allah beri hidayah kepada kamu. Itu tak apa. Tapi setelah dia balik daripada dari rumah dan dia berjumpa Nabi kali kedua, dan dia berjumpa Nabi di kali kedua tu dalam keadaan Muslim, dia dah masuk Islam, barulah Nabi baca balik doa yang sebelum dia Islam, dan Nabi tambah lagi semoga Allah merahmati kamu. Maknanya kita katakan semoga Allah merahmati kamu, semoga Allah memberkati kamu, itu khusus kita doakan untuk orang mukmin saja. Tak boleh kita doakan untuk orang kafir. Contohnya ada sahabat kita yang India ke apa, dia mati, kemudian kita kesian sangat kat dia sebab kawan rapat, kita kata kat kubur dia kita ziarah sebagai tanda penghormatan terakhir, kita kata kat kubur dia semoga Allah merahmati kamu. Tak boleh, sebab orang yang mati kufur khalidina fiha abada, mereka ini kekal selama-lamanya dalam neraka. Tetapi macam kes Rasulullah tadi, dia berjumpa dengan Rasulullah sebelum Islam, maka Rasulullah doakan dia semoga Allah berikan hidayah, kerana hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti insya-Allah tentang perkataan insya-Allah kita akan rujuk kembali kepada guru. Seminit lagi, seminit. Dia kalau ada okey, tak ada tak apa. Saya mengharapkan kita semua sabar mengaji kitab ini. Dan saya cuba juga, saya akan tanya kepada guru saya, kitab ini ada tak stok yang banyak di pondok, insya-Allah. Dan kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau bolak-balikkan hati kami ya Allah setelah engkau berikan hidayah kepada kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan diri kami semua ya Allah dan zuriat kami ya Allah yang indah mata memandang ya Allah, yang menjadi orang bertakwa, yang dapat mendoakan kami sekiranya setelah kami tiada di muka bumi ini ya Allah.
Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtimna ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, jadikan kematian kami satu hari nanti ya Allah kematian yang Engkau sukai dan Engkau redai ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kematian yang tersiksa ya Allah, yang penuh dengan azab ya Allah. Kami takut akan azab-Mu ya Allah, dan kami mengharap pengampunan darimu ya Allah, Engkau yang maha pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dengan itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, terima kasih yang ada di Facebook. Assalamualaikum.